Assalamualaikum ibu-ibu, bapa-bapa, ibu-ibu, bapa-bapa, datuk-datuk, nenek-nenek, makcik-pakcik, kak long, kak ngah, dan adik-adik sekalian yang saya hormati. Hari ini yang saya cakap dulu, yang saya cakap minggu lepas, kita nak buka bab istighnah. Istighnah tadi pasal apa kita kena pakai istighnah tadi? Kita kena belajar bab istighnah tadi. Apa pasal kita nak belajar? Sebab kita nak menyembah Allah. Sebab kita nak menyembah Allah. Sikit ya, saya lapik dah sikit. Sebab kita nak menyembah Allah. Yang telah lepas saya buka La ilaha illa Allah. Dia nak mencari kalimah. Nak mencari apa? Nak mencari kata tadi. Kalimah tu kata. Kalimah tu bahasa Arab. Bahasa Melayu kata kata. Jadi Nabi ni cari dia nak cari apa ni? Nak cari kata tadi. Dia dah jumpa dah. Tapi dia tak kata apa lagi. Dia jumpa la ilaha illa Allah tadi. Dia tak kata apa lagi masa tu. Oh macam ni rupanya. Tak apalah. Aku balik ke semayang. Kata kawan tadi, anak semayang tak apa, tapi tak ada apa-apa kan. Hang buat saya dulu. Buat dulu pasal apa pula? Ni aku dah kata Allah tadi. Tak cukup lagi. Dia kena masuk sampai istighnah. Lepas tu iftikar. Iftikar tak apa. Minggu depan saya buka iftikar. Saya buka istighnah dulu. 11 sifat. Jadi yang Nabi cakap kalau macam gitu, aku kena masuk lagi lah. Hang kena belajar lagi. Ini baru cara nak menyembah dah. Ini 11 sifat tadi baru cara nak menyembah Allah. Yang tu kita tengok maya tadi, Nabi tengok maya tadi macam mana aku nak sembah Allah. Dia jumpa dalam macam ni. La ilaha illa Allah. Tiada Tuhan yang disembah hanya Allah. Baik, Nabi kata tak apa. Aku nak dengar dengan abang. Hari ni baru saya nak abang. Baik Nabi, baik kita, baik Tok Adam. Ini tiga orang pakai yang tadi. Tok Adam, Nabi, kita. Jadi wujud kidam baqa mukhalafatu ta'ala al-hawadis qiyamu ta'ala binafsi. Sama' bahasa kalam. Sami'un basirun mutakalimun. 11 sifat. Tidak cari kalimah. Tadi yang terlepas saya tunjuk tadi Nabi dah jumpa dah. Tapi Nabi semayang tak tahu nak buat kerja macam mana. Tak tahu macam mana nak buat kerja sekarang tadi. Aku nak semayang ni macam mana. Kalau gitu, okey, kita buka perkabaran ni. Ini perkabaran ni. Ini bukan kata rekaan saya, rekaan Tok Guru saya, tak ada cerita. Ini semua perkabaran abang ni. La ilaha istighnah. Mulai kami dengan kebesaran Allah. Dia abang kita. Kalimah la ilaha dia mengandungi tafsir yang berlawanan. Kalimah la ilaha. Tu step. Saya cakap jamaah, saya cakap kasar, saya cakap deras suara ni lah. Tak apa. Suara pelan kan ni. Buka sikit, pelan-pelan, cukup. Tak payah dengar ramai-ramai, tak payah dengar kecoh-kecoh. Satu dengan satu je. Baik. Bila perkabaran ni turun 14/4 tahun 68. Tahun 68 saya tak belajar lagi. Saya tak pergi Singapura lagi tu. Tak apa, kita tutup cerita tu. Perkabaran yang Nabi bagi tahu tadi 14/4 tahun 68. Tapi kalau saudara-saudara cari kat buku, cari kat kitab pun ada juga. Nabi tu tukar apa, dia tunjuk jalan saja. Jadi dia sambil tunjuk jalan dia cerita asal. Kalau kita buka dalam kitab pun tak salah. Kitab dulu boleh jumpa. Kitab lah tak boleh jumpa dah. Kitab lah banyak bukan kata kitab rompak. Dia ubah suai banyak.
Sebab dia tengok keadaan masa. Tak boleh menentu. Sebenarnya ni tak boleh ubah disesuai. Dia tak boleh diubah, tak boleh disesuaikan. Dia kalau macam tu pada asal dia keluar, macam tu juga akhir dia. Baik, kita cerita Kita cerita tadi 14 ayat 4 ke 68. Nabi beritahu, la ilaha istighna. Sifat apa tadi? Saya pun lupa ingat. Ya. Istighna sifat kaya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala segala-galanya dia kaya. Dia lebih daripada kita. Dia punya kaya. Tak boleh nak cakap dia kaya macam mana tadi. Kaya Allah Ta'ala tadi, macam mana kita tak boleh nak cakap. Dia saja yang tahu. Kita tak tahu. Kita tahu sampai sebadan. Itu pasal kata, Allah dan kita ni ada sebadan. Ini sebadan hang. Ini sebadan aku. Kalau kita tak tahu cerita tadi, kita bohong semua. Allah Ta'ala semua tahu. Allah Ta'ala yang tu ni, semua kita tuduh dia. Ini supaya jangan kita tuduh dia, kita menyelamatkan dia. Itu pasal saya kata, kita nak menyembah Allah tadi, kita kena buat Allah tadi. Kalau kita tak buat, Allah tak ada. Memang tak ada pun. Terus apa cari satu dunia, tak ada. Dia kata dalam mata, tak ada dalam mata. Kita pandang, Allah pandang. Siapa yang kata Allah tak ada dalam mata tadi? Ini yang ikut undang sifat ni tadi. Yang tak ikut semua tak ada. Cuma tu dia boleh buat apa suka dia buat. Saya cerita bagi. Ini nak buat nama Allah ni, kita kena buat. Kalau kita tak buat, kita tak ikut undang dah, kita tak buat nama Allah tadi, apa yang kita sembah? Hidup kita nanti apa kita sembah? Kita nak sembah siapa? Saya potong sikit cerita sana. InsyaAllah lain kali kita sambung lagi cerita dah. La ilaha istighna. Sifat kaya. Mulai kami dengan kebesaran Allah. Siapa kami tadi? Kami itu siapa dah? Ini. Sebelah sifat ni kami. Itulah kami. Itulah kita. Saya beritahu saudara, itu kami, itu juga kita. 1, 2, 3 sampai 11. 11 sifat. Siapa pakai sifat ni? Sifat yang ada tercatat kat papitan ni, siapa pakai? Saudara fikir, bukan kita pakai. Sama masa kalam. Kita dah pakai kan? Baik, kita berhenti dulu. La ilaha istighna, mulai kami dengan kebesaran Allah. La ilaha istighna, mulai kami dengan kebesaran Allah. Siapa beritahu? Nabi beritahu. Nabi beritahu pada tok guru saya, yang dia dapat ilham dia tadi. Ini dia tulis. Lepas tu kami buat ada kitab pula. Kami buat sendiri pula. Supaya benda-benda ni jangan hilang daripada pengetahuan kami. Kalau saatnya dia tok guru mati sekalipun, boleh dah cerita pada anak-anak, cucu-cucu cicit kita. Siapa yang nak mengikut? Siapa yang nak mengikut jalan ni? Kalau kita tulis, kita putus take apa semua kan, hilang berterabuk kan tu lah. Lain mana cerita tengah cerita. Nak tunjukkan anak-anak bini tak boleh. Ni saya beritahu pada kaum ibu lah. Kaum ibu tu. Jangan kita harap kata, oh laki kita ni tadi, segala agama aku semua dia tanggungjawab. Kita kena fikir betul dia tanggungjawab. Laki kita sebagai manusia, kita dah hidup kat dunia tadi. Kita kena fikir, laki pun susah cari makan. Pagi makan malam. Sebab cerita macam tu lah kan. Jadi laki aku pergi kerja, aku boleh dengar ni, aku dengar. Aku boleh tengok. Laki aku balik, aku cerita dengan laki aku. Bincang dengan laki aku macam mana. Itu cara dia. Kita menghormati. Sopan santun kita. Kita sebagai seorang isteri, tanggungjawab kita macam mana? Seorang suami, tanggungjawab macam mana? Nak kira-kira isteri basuh baju semua tak boleh. Kalau ikut cerita asal-asal dia, isteri nak basuh baju pun tak boleh. Kalau ada anak, dia jaga anak. Masak makan. Kalau ada ikan bilis, goreng ikan bilis lah kita ceritakan tadi. Itu je. Nak bertempiau semua tak boleh. Saya cakap betul-betul yang saya cakap. Lepas tu saya cakap menikah tadi bukan satu perkara yang senang. Tak apa, kita tutup bab dulu. Kita mai bab ni. Nak cerita
panjang pun tak elok kan. Baik. Dia la ilaha illallah, mulai kami dengan kebesaran Allah. Ini sifat-sifat dia tadi. Okey, kita dah sambil kapok. Dia kapok. Mula-mula tadi kita belajar apa tadi? Awal syariat Nabi. La wujud, kidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu. 5 sifat. Kita dah belajar. Kita dah bertahan dengan tadi. Wujud artinya ada. Aku kata Allah Ta'ala ada, tapi aku tak jumpa dengan Allah Ta'ala macam mana. Tapi aku tahu orang ramai kata ada, aku kata ada. Itu sebenarnya. Tapi kita tak jumpa lagi. Cara sembah Allah kita tak tahu apa lagi. Kita bodoh. Kita jahil merakap lagi tadi. Tak tahu macam pakcik lah. Macam pakcik duk cakap dengan apa, bukan pakcik betul. Pakcik dulu macam apa juga. Dan bila dapat ilmu tadi, pakcik simpan, pakcik kopek, pakcik simpan. Pakcik jaga betul. InsyaAllah baik. Kita mula. La ilaha illallah. Sifat kaya. Mulai kami dengan kebesaran Allah. Kami tadi 1, 2, 3, 4. Ini tak betul tadi. Ni tak betul. Ni 5 sifat tak betul. Kita tak jaga ni. Kita tak jaga dah. Wujud, kita kata Allah Ta'ala ada. Walaupun kita kata tak betul, tapi tak apa. Pribadi kita, diri kita tadi, kita mengaku Allah tak ada. Cuma aku tak jumpa ada aja. Tak apa. Kita macam yang sedia. Apa yang saya cakap beritahu tu hari, apa yang kita sediakan. Kita kena sedia segala-galanya. Baru kita berdiri di depan dia. Sifat sedia. Maka kena kekal. Kena kekalkan kesediaan kita. Tadi kita kena kekalkan. Walaupun anak nak mati, walaupun sekalipun kita kena sembah Allah dulu. Kita kena jumpa Allah dulu. Sebab dia menghidupkan anak kita. Dia juga yang matikan anak kita. Maka artinya kekalkan tadi 3 sifat dia kita kekalkan. Mukhalafah tu ta'ala lihawadi, besar Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Contoh saya cakap macam tu lah. Allah mai tu. Allah nak balik apa lagi awal lagi? Allah nak balik apa awal lagi? Adakah patut kita cakap macam tu? Kalau leha akan jadi, tunggulah dulu Ustaz. Leha tunggu Ustaz lah dulu. Tak kira balik lah. Kita cakap pada leha terus menerus. Kita jangan sebut nama Allah. Sebab nama dengan diri dia tak bercerai. Waktu sekarang kita cakap Allah tak boleh. Siapa pun, walaupun buku pun, nama buku, dia tak akan bercerai dengan isi kandungannya. Begitu juga nama kita. Begitu kita, macam kata, contoh kata tadi, saya cakap tak apa pandai. Tak apa, dia tak apa ni. Dia lupa lah. Tak apa. Tak berhenti. Jadi, mulai kami dengan kebesaran Allah. Sama bahasa kalam. Jadi kita tak mau cerita ni. Kita nak jaga ni. Kita nak jaga lah. Walaupun kita tak mayang. Kita nak jaga ni. Sampai tang mukhalafah tu tak lagi. Kita nak jaga ni. Tak apa. 5 cepat jaga. Bagus cukup. Cukup bagus. Cukup tertib pula ni. Dia jaga ni kalimah ni. Sama bahasa kalam aku tu macam nak jaga pula. Okey. Yang duk jaga sujud kidam bakar mukhalafah qiyamuhu tadi siapa duk jaga? Sama bahasa kalam duk jaga dah. Yang duk jaga, yang duk tuan-tuan duk jaga tadi kata 16 jam tadi, tolak tidur Duk jaga tadi. Sama bahasa kalam kerja dia. Kerja dia tadi duk jaga ni 5 cepat ni tadi. Supaya jangan bercerai pada diri kita. Jangan luhur pada diri kita. Jangan boran pada diri kita. Ini kita jaga. Siapa nak jaga tadi? Sama kita mendengar. Bahasa kita melihat, kalam kita berkata-kata. Ini 3 yang nak jaga tadi. Baik. Kalau gitu aku dah jaga dah. Macam mana tadi aku nak sembahyang tadi? Hang tunggu Ustaz. Hang tunggu aku abang dulu. Tunggu pakcik abang dulu kan. Okey. Tak apa ni cik tunggu ni. Tunggu dengar cerita pakcik ni. Baik. Sama masa kalam ni tadi. Bila dia nak kata Allah saja, dia kena masuk sama, dia pergi sami'un. Dia kena masuk ni. Dia kena masuk. Macam mana saya cerita la ilaha illallah tu, macam itu cerita dah. Bahasa dia kena pergi basirun. Dia kena masuk.
Dia kena masuk dalam maknoyah. Sebab maknoyah tadi alam hakikatul zat. Ini 5 sifat tadi. Sifat yang nafsu salbiah maknanya. Hakikat zat. Ini hakikatnya. Hakikat. Saya tunjuk lagi sekali lah kan. Tunjuk sikit lah. Bukan kata betul kan. Bukan kata ni Allah Ta'ala tu wujud macam tu, macam ni, tak ada. Ini saya tunjuk contohnya. Ini zat Allah. Sedia zat, kekal zat. Ni apa? Ada zat, sedia zat, kekal zat. Ada zat, kekal zat, sedia zat. Kita nak pertahankan tadi. Zat yang ada pada diri kita ni. Kita pun ada zat juga. Bukan kata kita tak, kalau kita tak ada zat, kita tak besar macam mana? Dia besar tu lah. Mana-mana besar tu, ambil tua besar tu lah. Nak jalan tak ada apa tadi. Kita pun ada zat juga. Zat yang maha dikasih, maha sayang. Siapa kasih tadi? Allah. Tuhan wujud dia tadi. Allah. Saya pekat dia tu lah. Cakap saya pun tak ada. Tak ada ni pun tak ada. Ni juga kan. Okey, saya pekat saja tu. Saya cerita macam ni. Buat apa saya kata seronok. Tulis nak saya dah tulis lah. Kemarin dia tulis lah. Telefon dia mai dia tulis. Anak saya seorang tadi dia menikah dengan orang Pali. Dia tak pergi Kuala Lumpur lah kan. Dia tak ikut kakak dia semua pergi Kuala Lumpur. Dia duduk sini lah. Jadi dia boleh lah tulis. Saya telefon dia mai dia tulis. Okey. Hari tu la ilaha kan. La ilaha semua dah padam lah. Ini kita nak masuk istighna pula tadi. Sifat kaya Allah Ta'ala. Nyata dan kaya, menyatakan ke Allah Ta'ala tu tadi kaya macam ni. Dia kaya sifat, sama macam kalian dia suka kaya. Anak beranak saya aku benam ke hang. 1, 2, 3 sifat. Aku benam ke anak hang. Anak hang, anak Cina, anak Hindu, anak Yahudi, anak apa pun. Semua dia ini sifat juga. Ini, adakah orang Yahudi dalam pakai satu mata? Tak ada kan. Pakai 2 mata juga. 1 mulut juga. 2 lubang hidung, 2 lubang telinga. Yahudi yang kita duk hina ada tadi. Jangan hina lah kan. Jangan hina. Sebab apa dia berjuang tadi. Mengikut saya tahu daripada cerita tadi. Dia berjuang dengan Palestin tadi. Sebab Palestin ambil tanah dia. Tanah dia tadi asal-asal cerita daripada Nabi. Daripada Nabi dah bagi kat mereka tanah tadi. Pasal mereka perang dia keluar negeri lah. Macam-macam negeri dia papi ya kan. Kau cerita bab Palestin lah sikit-sikit yang saya tahu lah kan. Bila mereka balik betul, kawasan mereka semua habis ni. Orang Palestin ni pakai ampas, pakai tutup tanam semua habis dah. Tak boleh kita kena ambil balik tanah kita. Itu yang berperang tadi. Bila berperang tadi, Palestin dah buat tanah, dia buat tutup tanam semua. Dia berlaku dah biarlah. Dia tak tahu cerita asal tadi. Nabi dah bagi kat dia dah. Nabi bagi kawasan ni Palestin ni. Oh, ini Israel ni. Nabi apa tu? Saya lupa nama dia. Cerita macam tu lah. Kita potong kan tanda tu lah. Jangan kita ingat Israel tadi hina. Kita benci dia. Tak sah. Dia manusia macam kita juga. Dia berak, makan berak taik. Bukan kita dia makan berak mas tak. Dia berak taik macam kita juga. Dia kena kerja macam kita juga. Tapi pasal satu je teknologi dia. Kun fayakun tadi. Pertama sekali. Daripada zaman Nabi. Dia suami tu kun fayakun. Orang Islam lalai. Tak pegang kun fayakun. Kalau orang Islam tak lalai, dia pegang tu prinsip kun fayakun, hari ni Yahudi di bawah kita. Saya cakap bagi terang. Walaupun saya ada teknologi ni, tapi saya tak libat benda tu semua. Semua tak libat. Tiba masanya Allah dan Rasul tadi memberitahu pada saya, okey, tak faham minta izin pada aku izin kan. Han cakap apa cakap. Ini Allah dan Rasul izin saya untuk saya menyampaikan kepada saudara-saudara. Sampai hari ni saya buka istighna dah. Tak apa, lentong-lentong tak apa. Saya buka. Yang saya tahu. Yang saya khusus dengan cikgu saya. Jadi, Udik sebabkan tak mau bagi hilang perkataan khusus tadi, maka tercatat di dalam kitab ni tadi, yang Nabi bagi tahu tadi cara-cara dia macam ini. Kalau hang nak kat orang pun insya-Allah. Hang yang tu juga. Hang tak boleh abang lebih dari tu. Tak ada lebih dah.
Tak ada, di ilmu dekat sini tak ada lebih, tak ada kurang, yang cukup-cukup ya. Saya beritahu saudara. Baik. Sama pasal kalam tadi, kerja tadi mula-mula dia jaga ni lah. Dia jaga 5 tadi. Okey, dia dah jaga dah. Aku nak sembahyang ni. Aku nak jumpa Allah ni. Baik. Tunggu Ustaz. Sebelum hang nak jumpa Allah, sama hang tadi, hang kena masuk sami'un. Sama hang tadi, dia kena masuk sami'un. Basar dia mesti masuk basirun. Kalam dia mesti masuk mutakalimun. Mutakalimun. Ni saya tak padam ni. Kalau saya padam, bila makni masuk saya padam. Saya padam 3 berapa sifat ni? Tinggal 8 sifat. Pakcik tak mau padam lagi. Pakcik nak buka cerita dulu. Yang dia kata isternak tadi. Mulai kami dengan kebesaran Allah. Ini sifat-sifat ni. Sifat-sifat duk pakai ni tadi. Dia menjaga ni. Dia menjaga 5 ni. Kebesaran Allah. Allah yang kita sembah tadi. Dia kidam, dia sedia. Kita sedia macam mana? Kita persediaan kita terhadap Tuhan kita tadi, Tuhan wujud tadi macam mana kita sedia kan? Macam mana persediaan kita terhadap Tuhan wujud tadi? Ini kita kena hitung. Lepas tu saya cakap benar ni kita duk pakai. Bukan benar ni lempak buang ni, tak ada. 5 sifat ni. Oh 5 sifat tak pakai. Ni cerita, ni sifat Allah Ta'ala. Nanti tamat aku tengok. Hamba cerita depan aku tengok macam mana sifat Allah Ta'ala. Hang pakai tak pakai ni barang. Sekarang kita duk pakai ni barang. Sekarang ni. Bukan kata besok lusa tak, sekarang. Mulai sekarang kita duk pakai tu sifat. Tapi kita tak kenal dia tadi. Kita tak pakai sifat. Kita tak, bila kita yang kita tak pakai tadi, kita tak jagalah. Tak jaga kendak-kendak tadi. Baik. Sama dia pergi sami'un. Basar dia pergi basirun. Kalam dia masuk mutakalimun. Habis dekat sini. Tak lagi mungkin saya padam kot. Tak lagi baca padam. Bila dia serah saya berkana, tinggal apa? Tinggal kudrat iradat ilmu hayat. InsyaAllah minggu depan kita buka. Kudrat iradat ilmu hayat dia bercerita tadi macam mana itikad. 9 sifat. Kudrat iradat ilmu hayat, qadirun, muridun, alimun, hayyun, wahdaniyah. 9 sifat. InsyaAllah minggu depan kita buka. Kita buka cerita ni dulu. Baik. Kalimah la ilaha. Bila kita masuk pada sama masuk sami'un, basar masuk basirun, kalam dia mesti masuk mutakalimun. Baru dia ada di dalam kalimah la ilaha, tiada Tuhan. Tiada Tuhan aku mengatakan. Yang aku nak sebenarnya aku nak sembah sunnah Allah. Kita berdiri sekarang ni. Tiada Tuhan kita mengatakan. Apa kenyataan kau kata tiada Tuhan? Sebab sama aku dah masuk sami'un. Basar aku dah masuk basirun. Kalam aku dah masuk mutakalimun. Macam mana hang masuk cerita mat aku? Saya buka lagi yang kemarin saya cerita. Saya tak boleh tinggal pada benar-benar ni. Tak boleh tinggal. Sebab kenyataan ni. Ni kenyataan. Menceritakan. Baik. Saya cerita sikit lah kan. Sama artinya keadaan Allah Ta'ala yang mendengar tiap-tiap yang mawujud. Allah Ta'ala mendengar. Allah Ta'ala mendengar tadi melalui kita. Tiap-tiap yang mawujud tadi kita. Kita Allah Ta'ala jadikan. Bukan Allah Ta'ala pergi bercakap dengan pokok. Bukan Allah Ta'ala pergi bercakap dengan tuan ram. Dia bercakap pada manusia yang berakal. Yang kita tadi. Allah Ta'ala beritahu apa tadi? Artinya keadaan Allah Ta'ala yang mendengar tiap-tiap yang mawujud. Mustahil keadaannya yang tuli. Tapi bila kita baca makna tadi, ini apa ni? Keadaan Allah Ta'ala. Bukan bicara apa. Kita ni keadaan Allah Ta'ala. Dia mendengar. Dia maha mendengar. Jadi bila kita cerita macam tu, habis cerita dah. Tak fungsi ya. Sifat kita tak fungsi ya. Sedangkan sembahyang tadi, dia nak sifat kita.
Sama masa kalam kuda ada ilmu hayat. Sebab ni, tujuan sebab ni kita kena serah balik kat dia. Macam mana cara kita nak serah balik kat dia? Tu pasal kita kena masuk mana ya? Ini cakap saya cerita ya. Masuk dia macam mana pula? Tu pasal kita kena fikir, kita kena kaji, kita kena mengaji. Benar tiap-tiap satu benda ni yang Allah Ta'ala ciptakan. Kita kena mengaji, kita nak kaji. Baru kita dapat. Formula dia macam mana baru kita dapat. Saya tak marah saudara mengikut perkembangan saya tak marah. Nak marah apa? Saudara tak tahu. Saya kena cakap bagi saudara tahu. Cakap pukimah haram biadah sia tak dengar ajak. Nak cakap nak marah saudara pasal apa? Saudara duk tengok ni. Aku tengah duk fikir macam mana dia cakap ni. Macam itulah cara dia kita bagi penerangan. Bukan kita saya maki saudara, tidak. Saya maki diri saya sendiri. Diri yang duk laknat Allah Ta'ala ni, diri ni. Ni diri ni. Baik. Apa sama basar. Basar artinya keadaan Allah Ta'ala yang melihat tiap-tiap yang mawujud. Mustahil keadaan yang buta. Tu pasal kita kena tuli, kita kena buta. Cerita dah bagi. Nanti tuli dan buta, insya-Allah. Akhir besok penghabisan besok baru saya tunjuk. Ni nak katam ni. Okey, apa pakai ni? Lah tak tunjuk lagi, tak boleh tunjuk. Tunjuk saudara tak faham. Saudara tak fahamnya. Baiklah. Ni apa nama? Mutakalimun. Mutakalimun artinya keadaan Allah Ta'ala yang mendengar kot. Mutakalimun. Yang mutakalimun artinya keadaan yang berkata-kata. Artinya keadaan Allah Ta'ala yang berkata-kata. Mustahil keadaannya bisu. Kita mesti mau bisu. Allah Ta'ala tak cakap pun nak pergi semua ada. Kena bisu, kena buta, kena pekak. Tak cakap pun. Ni dah cakap tadi nak. Tapi dia tak pasal kita. Buta, pekak, bisu dia tak pasal kita. Akal saya fikir. Macam ni rupanya. Jadi Allah Ta'ala tadi dia maha mendengar, maha melihat, maha berkata-kata tadi. Dia maha segala-galanya. Aku sifat mawujud tadi aku nak sembah dia tadi. Macam mana cara aku nak sembah dia? Kalau aku duk keadaan macam aku juga. Mawujud. Mawujud mana kena jadi. Aku diri depan Allah. Aku juga. Allah kata, hang mesti mau tak ada. Aku mesti mau ada. Jadi kita nak tak ada diri kita. Nak bagi diri kita tak ada macam mana? Itu pasal kita. Sama mesti masuk sami'un. Basar mesti masuk basirun. Kalam mesti masuk mutakalimun. Cerita saja. Ni saya buka ni cerita ada saja. Inilah cerita asal kejadian. Asal kita nak menyembah Allah tadi. Kita baru di dalam kalimah la ilaha bau kita tiadakan, kita menyatakan kepada Allah tadi tiada Tuhan yang aku sembah. Tapi kita ada juga. Tak boleh Nabi kan kita ada juga. Sehingga kan itikar masuk saat ni. Besok atau lusa saya buka. Di sana baru saudara tengok. Qudrah iradat ilmu hayat. Wadidun muridun alimun hayun wahadaniyah. Wahadaniyah dia kerja apa? Hampa semua dah susun ni kan? Hampa simpan dah betul yang macam betul apa? Aku bawa hampa baik. Aku bawa hampa naik berjumpa Allah. Dia kerja ada sah dia. Memanglah sebelum tu ada cerita dia. Itu cerita semua tak dipakai lah. Cerita yang sekarang punya. Wahadaniyah kata dia apa? Dia kaya. Dia sah. Nak kata Allah Ta'ala kaya macam mana? Nak kata Allah Ta'ala sah macam mana? Sebab tu kita mesti mau tiada. Segala kekayaan yang ada pada diri aku semua habis, semua hancur, binasa. Satu renik pun tak ada. Baru Allah wujud. Baru Allah yang kita sembah tadi wujud. Pada pengetahuan batinnya. Pengetahuan dalam kita. Baik. Sama bahasa kalam dan masuk sami'un basirun mutakalimun. Saya padam lah. Bila padam baru ada cerita dia. Tunggu jangan pergi menang. Sama dia masuk sami'un.
ini alam mana ni? Alam hakikat zat ni. Dia satu alam hakikat zat. Kalau nak ceritakan ni, ini zat, ini hakikat zat, ini alam hakikat zat, ni sebab mana dia pada ketul macam tu ya. Senang cerita dia. Tak payah buka saya tu. Ini Allah. Ini hakikat Allah. Ini alam hakikat Allah. Ini sifat yang berdiri pada zat. Sifat mana ni? Senang cerita dah. Tak habis jam. 15 minit habis dah. Buka cerita panjang-panjang haram jedah buat apa? Sebab meniru kepala kami ya. Haram jedah habis. Tak apa saya maki, tak apa. Saya maki diri saya sendiri. Maki lama-lama dia kena maki. Dia jadi yang betul kan. InsyaAllah lah. Mudah-mudahan doa saudara, doa saya tadi, mudah-mudahan. Memang saudara tak boleh berdoa untuk saya masuk surga, tak boleh. Kita cerita konon je lah kan. Cerita bohong lah. Berkat daripada tadah tangan saudara-saudara semayang tadi, berdoa supaya saya masuk surga. Memang bukan kata mimpi nak masuk surga, tidak. Tetapi itulah hidup kita. Itulah realiti kita. Baik, kita berhenti je tu. Saya cerita tak cukup panjang. Pendek-pendek ya. Pulang baik. Masuk balik. Macam gitu cerita lah. Cerita pi sana, pi sini. Hang cakap ni hang duduk tang mana. Hang duduk tang mana, hang cakap ni hang tanya aku tang mana. Hang jauh lagi ni. Ini semua tak boleh cerita. Kita nak cerita sekarang ni. Sekarang ni saat lagi kita asal lagi nak sembahyang ni, nak jumpa Allah ni. Macam mana? Ilmu kita tak ada. Kita boleh cerita lanun, cerita apa semua. Semua tu mengarut saja. Depa cerita nak bagi panjang saja. Nak bagi war semua panjang saja cerita dia. Tapi cerita sedikit sangat. Cerita solat tengok sedikit. Tengok sini. Ini zat. Cerita sikit ni. Ini zat. Ini alam hakikat zat. Dia duduk tepi dengan zat. Maknanya alam hakikat tu zat. Bukan susah, cerita dia senang ya. Cerita sebenarnya senang lah tu. Pasal apa cerita ini? Ditakuti kita duduk kat bumi tadi, macam-macam kita buat kerja. Pasal sifat dia tadi kita duduk pakai. Kalau kita tak pakai, tak apa benda tu. Allah tak boleh cerita kita macam ni. Nabi tak boleh cerita kat kita macam ni. Pasal kita duduk pakai. Ditakuti kita tersalah langkah. Tak jaga barang-barang ni. Barang ni kena jaga. Memang dia benam kat diri kita dah. Dia tuduh sebab mak ni dia dah benam siap dah. Hakikat. Alam hakikat zat. Sifat berdiri pada zat. Semua tiga-tiga semua dah dekat. Kat sama pasal kalam kita. Dia 4 penyuruh. 1 penyuruh telinga. 2 penyuruh mulut. 3 penyuruh hidung. 4 penyuruh gigi mata. Kalau kita tak ada benda ni semua kita nak tahu. Kita nak tahu buat kerja satu. Haram tak boleh buat kerja. Tak tahu apa pun. Sebab tu saya cakap, tolonglah fikir abang ni. Saya merayu saudara. Tolong. Bukan merayu suruh saudara belajar apa-apa, tidak. Suruh fikir. Aku manusia. Aku dah dekat dunia ni dah. Aku dah dekat bumi ni dah. Dah umur aku 50 tahun dah ni. Aku nak buat apa sekarang ni? Aku nak cari Allah. Bukan senang tengok ni. Dia mengedak ni. Satu-satu ni. Ini kita kena alami dia. Kalau kita tak alami dia, kita sembahyang dosa tongik sampai bila lah. Tak jumpa Allah yang kita sembah. Tapi bukan kita jumpa ada seketui yang tu, tak ada. Itu dah boleh kita umpama barang sesuatu dah. Ya? Kita cerita saja. Batin kita saja yang tahu. Dia nak sampai ke batin tadi. Nak sampai ilmu masuk ke batin ni tadi. Bukan satu kau senang saudara. Nak kena selak selai. Macam mana cerita dia. Baru saudara dapat masuk. Nak masuk ke batin ini ilmu. Bukan satu senang. Cerita boleh kita dengar. Orang tu cerita bab nafsir salbiah mak ni mana. Begitu begini. Itu cerita saja. Dia cerita bagi jauh saja. Ini hang ada di dalam alam ini. Hang tak boleh tanya aku bab ni. Aku dah sampai tahap ni. Hang sampai tahap mana? Tak mana sampai? Bukan jauh dekat ya. Kita tak usahlah kita mempaling patungkan orang punya pemikiran. Menggoyangkan orang punya pemikiran. Ini satu masalah. Ya, sekarang tak ada apa lagi. Tengok nak mati besok.
Orang kata, kita mati, kubur kita tak ada. Kita tak ada kubur di dunia. Semua malaikat bawa api simpan tangan. Ada Allah Ta'ala menyatakan dalam Quran. Dia ni mati besok, kat kubur dia tak ada. Allah Ta'ala angkat pibuh tak mana? Allah Ta'ala cipta lagi satu dunia kah? Untuk orang-orang yang mengikut jalan ni tadi, mati dia tadi, tak ada dalam kubur lah. Tinggal batang pisang je pada kita. Tu saya kelentung orang lah. Saya bukan cakap bohong lah. Kerana saya dapat ilmu ni, saya boleh tahu dia tu bohong ke tak bohong, dia tu katun ke tak katun, boleh tengok. Kenyataan boleh tengok ya. Saudara korek tengok ada tak ada dalam kubur tadi. Si Polan mati tadi. Saya tak sabar. Benar ni saya tak sabar. Tetapi realiti dia. Oh, kita menuntut ilmu satu macam yang hakikat. Kita mati besok, jasad kita tak ada dalam kubur lah. Allah Ta'ala lari lah. Oh, lari pergi mana? Allah Ta'ala nak bohong lah. Oh, yang tu Allah Ta'ala boleh lari tak? Yang kita ni duduk dalam kubur lah. Pada itu sampah tu apa dah. Kita aku dah mati ni tak ada apa dah. Sepak terjang boleh cincang, boleh potong isi, boleh buat gulai balik. Tak ada apa dah, tu tong kosong lah. Yang kita pergi duduk cium, duduk teriak tangis, rindu semua kan. Pembohong lah tu. Tong kosong lah tu. Bukan apa dah. Minta maaf lah, pakcik cerita sikit bab hati kan. Bab ni tak habis, cerita bab tu lah. Tak apalah, sikit je, bukan banyak pun. Supaya saya kata kita jangan, memang saya betul orang, kita dengar orang cerita lah. Dia itu mati, itu hari. Batang pisang ada. Mayat tak ada lah itu lah. Malaikat boleh lari lah. Boleh lari pergi butang mana pula. Dia tak ada cerita dalam Quran pun. Yang kata malaikat boleh lari buat suruh apa semua tak ada. Tu tang tu juga. Tu saya, mereka nak paling patung kita ni banyak cara. Mereka nak kosok fikiran kita. Oh, kita pergi belajar ni lah. Kita belajar ni lah. Kita belajar tarikat ni lah. Belajar hakikat ni lah. Hakikat apa ni? Kalau dah mati masuk dalam tanah. Asal-asal. Ni apa nama Allah dah tunjuk dah. Burung tadi. Pagut mati. Kuat tanam. Duduk tanah. Reput makan di tanah. Ni pokok ni apa semua kita makan balik. Jadi tu saya duk dengar bab-bab tu. Oh, bapak saya mati. Kubur tu beranak turun lah. Pasal apa? Dia tak ada dalam tu dah. Siapa cakap? Aci pikurek saya cakap. Mau tak ada tinggi tulang kan tu. Malaikat nak buat sorok. Jadi kalau malaikat buat sorok pada kita, malaikat boleh ambil mayat dia tu tadi, tok guru tadi, lari pergi tempat lain. Allah Ta'ala tak bercerita bab ni kita. Sia-sia bercerita dengan manusia. Sebab tu Allah Ta'ala mencipta satu barang, dia dah cukup fikir sudah. Macam kita menikah, sama juga. Kita menikah, ada anak. Masa kita nak buat anak, kita fikir. Saya cerita, minta mahal lah kan. Saya kena cerita bab tu. Sebab bab itu tadi. Bab ni aku nak kena pergi belajar kan tadi. Aku kena belajar kan tadi. Aku dah dekat sini dah. Kenapa wujudkan aku kat sini? Ya Allah. Bukimah hang. Kenapa kau wujud aku kat sini? Aku maki you. Aku maki Allah Ta'ala. Kita kena fikir balik pelan-pelan. Fikir balik pelan-pelan. Bukan salah kita. Salah kedua ibu bapa kita. Tapi Allah tak cakap pasal apa? Aku bagi jadi lelaki-lelaki dengan perempuan. Kerana aku nak sempurnakan aku punya cara. Aku punya cara semua pada manusia. Supaya manusia jangan tanya aku. Sebab tu Adam bercakap. Aku seorang dalam surga ni. Macam mana? Sunyi je aku. Allah Ta'ala wujudkan Tok Hawa. Allah Ta'ala wujudkan Tok Hawa. Tok Hawa jadi daripada apa? Saya tanya tadi, Tok Adam dia jadi dah. Tok Hawa dia jadi daripada apa? Daripada tulang rusuk. Tok saya muhung dengan orang lah. Tok saya muhung dengan orang. Betul saya cakap cerita. Tok Hawa jadi daripada apa? Jadi pada tulang rusuk Nabi Adam lah. Belah kanan, belah kiri aku tak tahulah kan. Semua cerita kartunnya. Cerita nak bagi kita rosak pemikiran kita. Ini saya tanya saudara-saudara ni. Kalau saudara-saudara boleh jawab.
perkabaran juga bagi tahu. Ilmu apa nama Nabi juga bagi tahu. Tu awal jadi pada apa semua dia bagi tahu. Kalau tak beritahu saya takkan tanya saudara. Mak benar cukup tinggi ni. Benar asal-asal ni. 405 tahun dulu lah. Apa tanya benda tu? Kita dah jadi kat sini sudahlah. Kita kena cerita asal balik. Kita tak minta kita dilahir kat dunia. Kita tak minta. Tapi Allah Ta'ala wujudkan. Betul ke Allah Ta'ala jadikan kita? Kita yang ada ni, duk ramai-ramai dalam dunia ni. Betul ke Allah Ta'ala jadikan kita? Betul pada asal Tok Adam dia jadikan. Kerana Tok Adam dia jadikan, kerana aku siapa jadikan pula? Itu macam kita kena kaji. Kita kena kaji sifat dia tadi. Betul tak betul kata sifat? Baru kita boleh tahu. Kita siapa jadikan? Tu pasal kita jangan babik dada. Begitu sah. Kita cool. Pelan-pelan kita belajar. Kita nak mengenai diri kita. Kita ni siapa? Kita sedang kita ada kat sini dah. Bukan salah kita pun. Tetapi balik saja salah dia jatuh pada kita dah. Berakal saja kita, kesalahan dia jatuh pada kita dah. Oi, Pukimak betul Allah Ta'ala ni haram jadah betul. Dia cipta aku, dia bagi aku jadi macam ni pula. Cantik dia muka pula. Aku tak minta aku lahirkan. Saya kenapa berkali-kali saya cakap bab ini? Sebab bab ini saya tahu salah. Salah daripada segi kita hidup. Jadi kalau kita cakap dengan orang, oh tak menikah lah. Haram jadah, dengar dia cakap, tak menikah lah. Menikah. Hang nak menikah. Hang tu ikut undang aku. Sebab itu di zaman dulu, Allah Ta'ala bagi jodoh. Sekian orang kahwin. Walaupun dia kahwin kaki perempuan dicacat pun, Allah Ta'ala bagi jodoh dia. Itu pun betul. Kalau Allah dia bohong lah. Allah dia kata kalau Allah Ta'ala jadikan kita pemohong, semua pemohong. InsyaAllah satu hari ni kita cerita lebih lanjut di cerita ni. Saya potong cerita ni. Kalau cerita ni ya, tak habis. Saudara dengar ni pening kepala. Baik. Mulai kami dengan kebesaran Allah. Jadi itu ni, siapa nak pegang peranan tadi, nak menyatakan kebesaran Allah tadi, sama bahasa kalam. Baik, kita cakap bab tadi ya. Bahasa dah pergi masuk Basrun. Tuan-tuan tengok dia dah masuk ni. Masuk Basrun. Kalam dah pergi masuk Mutakalimun. Ini cara saya menyampaikan, cara ilmu mengenal diri dan nak takbir Tok Idham. Ini cara saya menyampaikan. Saya tak ikut petua-petua orang, saya tak ikut. Saya ikut cara apa kita cakap, itu saya cakap. Tak lebih pada itu. Dan kitab pun tadi, saya tak pakai kitab umum, saya tak pakai. Kitab yang asli ni saya pakai. Sebab tu kitab ni bagi saya, kalau terkoyak, kalau habis dah saya. Baik. Sama bahasa kalam, dah tak ada tak ada kat sini dah. Dia masuk Mak Noyah ni. Dia dah masuk Mak Noyah dah. Dia ada kat diri Mak Noyah sekarang ni. Bukan apa saya, bila cerita dia naik semangat. Tak apa, kita cerita benda cukup. Kita tak berani. Sama masa kalam, dia dah masuk sambil Mutakalimun lah. Ini alam hakikatul zat. Contoh kata tadi macam ni lah. Perkat pun tak buat dah. Oh, dengan dia tu, jatuh pula. Tak apa, tak pekat, tak apa. Ini alamat Noyah. Sama masa kalam tadi dah tak ada lah. Dia dah masuk pada Mak Noyah dah. Dia duduk di depan ni. Kalam. Basah duduk depan ni. Di belakang Mak Noyah. Mak Noyah ni yang tulis ni Mak Noyah. Sami'un. Mak Noyah. Sama dah dekat depan. Jadi, bila dia tak jaga lima ni saja, si puaka Mak Noyah tadi, dia tu Raja Besar Lanun. Dia tulis.
Bila dia tulis, ibarat cerita lah. Cerita kosong lah kan. Bila dia tulis sama pasal kalam tak mau jaga yang ni tadi, dia tak dapat masuk. Dia tak dapat masuk mana? Dia tak, macam mana dia tak dapat masuknya? Kalau dia dapat jaga ni lima sifat ni tadi, sama macam kalam dapat jaga lima sifat tadi, baru dia dapat masuk maknanya. Dia tukar report dah ni. Kan dia nak tukar report dah. Ibarat macam gitulah. Dia kerja report dah. Tapi bukan macam tu. Kalau nak ceritakan tadi, ini zat. Bukanlah saya titik kapok tadi zat. Bukan. Itu bukan zat. Saya tunjuk contoh. Cerita dah bagi. Ini hakikat zat. Ini. Hakikat dia tadi. Hakikat kemahuan zat dia tadi. Ini maknanya ni. Maknanya ni alam hakikat tu zat dia datang tu ya. Semua seluruh datang tu. Pasal nak cerita pada kita ni, maka Allah Ta'ala ceraikan. Okey, Nabi cerita. Oh, Nabi cerita. Sedangkan Nabi pun pakai yang ni juga. Nabi Muhammad tu, dia dah mati 1400 tahun berlalu tadi. Dia pun 2 biji mata, 2 lubang hidung, 1 mulut, 2 telinga. Kalau tak betul, saudara buka bab Nabi Muhammad. Adakah dia pakai mata duk tali? Dah duduk macam kita juga. Dia pun pakai 7 sifat juga. Dia pun kena sembah macam kita belajar ya. Tapi Allah Ta'ala ajak dia macam mana cara nak sembah. Sebab dia dulu pada kita. Kita ni kemudian. Jadi tu pasal tadi. Sama pasal kalam tadi. Dia suruh masuk sambil macam Mutu Kalimun. Kita pendek kita. Dia masuk. Hidup kat tu lah. Dia nak kata Allah tadi, dia tak boleh kata lagi. Pasal apa tak dia kata? Sebab kudrat, iradat, ilmu hayat, dia ada dalam istikar. Saya ada kitab kat tepi ni kan, saya buka sikit lah. La ilaha. Sekarang kita belajar istinaq tadi, kita belajar la ilaha. Kita belum belajar tadi, apa tadi? Kalimah illallah tadi kita tak belajar lagi. Mungkin minggu depan atau 2-3 minggu ikut saya buka lagi. Tak apa. Ni kita belajar la ilaha tadi. La ilaha tadi kebesaran Allah. Kebesaran Allah ni kita jaga ni. Bila masuk istikar tu, tinggal kudrat adalah ilmu hayat saja. Duk dapat cungit macam mana aku nak kata Allah tadi. Itu istikar. 9 sifat. Saya beritahu saudara lah. Ini jalan terakhir. Macam mana kita sembah Allah, ini jalan terakhir. Istinaq dan istikar. Kalau kita tak jumpa ini jalan, tak mau cerita lagi. Tak mau cerita buat semayang. Alah apa? Jadi cerita sabut. Kita buat apa yang Allah Ta'ala suruh kita baca, kita baca. Apa Allah Ta'ala suruh kita buat, kita buat. Sudah, tak payah kita sakit kepala semua. Ini semua tension. Apa pada kita lah. Buat sakit kepala kita buat apa? Allah Ta'ala tak suruh kita buat susah-susah. Susah buat apa? Susah apa kejadah apa? Belajar ni apa kejadah susah ha? Belajar dunia lagi susah. Teknologi semua nak kaji dah. Ui. Lebih susah daripada ini tadi. Tetapi ini lebih susah daripada segala-gala susah. Tak maaf lah. Baik. Ini sifat kita tak bicara lagi. Ini sifat kita nak pakai sekarang. Kita nak jaga sekarang ni. Kita nak jaga. Bila kita nak duduk dalam ilaha saja, sama dia mesti masuk sami'un, basar dia mesti basirun, kanan dia mesti masuk mutakalimun. Habis dekat situ. Baru dia masuk dalam kalimah ilaha. Belum illallah tadi. Baru kalimah ilaha saja. Dia duduk kat situ. Bila kalimah ilah Allah tadi, insya-Allah minggu depan kita buka. Saya nak berikan istinaq. Baik. Belum habis lagi. Kalimah la ilaha, dia mengandungi kalimah tafsir yang berlawanan. Tafsir yang berlawanan. Berlawanan apa tadi? Apa kata samak tadi? Samak tuan-tuan dengar.
Apa kata bahasa tadi? Yang pelik-pelik, yang apa-apa, semua kita kena tolak. Ini dia kata kalimah tafsir yang berlawanan. Dia so tafsir yang berlawanan dia tadi. Berlawanan dengan sama bahasa kalam dia tadi. Kita kena tafsirkan. Kita kena tolak. Benar-benar semua kena tolak. Hasad, dengki, tamak, loba, semualah. Apa yang kita pandang, apa yang kita dengar, apa yang kita kata. Yang tak memberi manfaat. Yang tak memberi manfaat. Kita kena tolak. Sama bahasa kalam tadi. Baru dia masuk sambil orang masuk kalimun. Dia bersih, dia suci. So saya kalimah la ilaha, dia mengandungi kalimah tafsir yang berlawanan. Dia suka tafsirkan dulu sifat lawan tadi. Sama bahasa kalam tadi, sifat lawan tadi apa? Mendengar apa yang bukan-bukan, kita tolak. Pandang yang bukan-bukan, kita tolak. Kata yang bukan-bukan, kita tutup mulut. Itu dia kata tadi, kalimah apa tadi? Dia mengandungi. Sama bahasa kalam, dia mengandungi itu apa? Kalimah tafsir berlawanan nanti. Dia mengandungi. Kalau dia kenal, kalau tak kenal, dia tak dapat mengandungi kalimah tafsir berlawanan. Dia hangtau semacamnya. Cukup tanya semayang. Dia semayang juga. Tapi dia semayang sama siapa, kita sama siapa? Tak sama. Tak sama. Cungak-cungik sama. Ambil uduk semua sama lah. Cebok-cebok keji semua sama. Tapi waktu semayang dia tak sama Allah. Itu saja. Baik. Dia yang mengandungi kalimah tafsir yang berlawanan. Tak berhenti. Dia mengandungi kalimah tafsir yang berlawanan. Baik, kita alih pada belah kiri kita belah. Belah kiri, belah kanan, apalah. Ni saudara tengok tadi, yang saya tulis tadi. Dia nampak macam terbalik kan? Tapi dia tak terbalik. Nah, tulis jawi semua betul. Bukan tulis terbalik. Tapi bila tengok dia nampak macam terbalik kan? Kita apa? Napi menapi. Itu sifat menolak. Dia baru dia masuk bab napi menapi. Dia nak masuk maknanya, dia kena napi menapi dulu. Sama bahasa kalam, dia kena tolak menolak dulu. Baru dia tetap, baru dia masuk maknanya. Kita nak semayang. Yang bicara ni bab semayang. Saya tak bicara bab lain. Sampai akhir 18 kitab dengan saya. Besok saya tunjuk kat saudara-saudara baca lah. Sampai akhir besok. Tak ada satu tadi. Sifat diri semayang. Sifat diri semayang. 3 negara. Sebab semayang dituntut kat kita. Kita kena ni betul-betul, bukan main-main punya. Saya sambung, sokok lah. Saya dengan rokok, tapi tak dah lah sampai 20-30 batang sehari, tak dah. Paling besar saya hisap pun 20 batang lah. 20 batang. Sampai besok pagi lah, 20 batang. Napi itu sifat menolak. Sifat memberi bekas. Hakikat jasmani ini jalan dan imun. Jalan yang tidak berkeputusan masa. Napi tadi jalan yang tidak berkeputusan masa. Jalan nak semayang ni. Orang kata jalan dan imun. Ini jalannya. Jalan yang tidak berkeputusan masa. Semayang yang tidak berkeputusan masa. Napi, menapi, itu sifat menolak. Sifat memberi bekas. Bila sifat tak tolak, bila sifat sama bahasa kalam dia tak tolak hakikat lawan dia tadi, dia memberi bekas pada kita. Memberi bekas pada kita. Masa kita angkat takbir, bekas tu lah nanti buat kacau kita. Bekas tu siapa tadi? Iblis, setan, hantu, hiprit, segala-galanya semua. Yang mana kita tak tolak tadi sifat. Sama bahasa kalam kita tak tolak tadi, sifat lawan tadi, maka kita terjebak. Napi menapi itu sifat menolak. Saya tak tunjuk lagi napi macam mana.
Napi menapi ni tadi, itu sempadan farak antara kita dengan Allah tau. Saya beritahu saudara. Napi menapi tadi, sempadan kita dengan Allah. Allah balik sini, kita balik sini. Boleh balik-balik pula. Kita cerita dulu kan. Cerita dulu. Itu farak kita dengan Allah. Bukan jauh, dekat ya. Jauh ni. Dekat ni. Napi macam mana? Asbab macam mana? InsyaAllah. Saya tak boleh tunjuk sekarang. Saudara pening kepala. Bukan tak boleh. Ilmu boleh bagi. Boleh bagi. Aku cara kat Papa Hitam 3 hari. Habis lah. 2 hari lah. Habis lah. Habis dah. Buat aku habis. Apa aku dapat gaji lah? Tak ada. Saya tak minta Allah Ta'ala bagi gaji kat saya. Dia nak bagi, saya ambil. Kalau Allah bagi, saya ambil. Saya tak tolak. Kalau Allah bagi, jangan saudara bagi dengan saya. Saya tak mau lah. Saya tak mau RM1 pun saya tak mau. Kalau saudara mainlah masuk main kopiah, saya belanja lah. Tak apa. Tapi kalau saudara main jumpa saya, ni Cik Suk mengajak kami bagi 200, 300, 1000, 2000, 10,000, 100,000. Minta maaf. Hang simpan. Bukan aku hina duit hang tu. Aku tak hina dia. Sebab duit kita dapat tadi, kita kena pakai kudrat iradat kita. Kudrat iradat kita yang kita hempas kat dunia tadi. Kita mendapatkan duit. Saya buka cerita. Itu yang Allah bagi kat kita. Kenapa kita nak bagi kat orang? Orang ada kaki, ada tangan juga. Orang ada biji mata dia. Saya pun tak kerja. Saudara fikir. Tu saya cakap, sifat ni saya tak obrol lagi. Kalau saya obrol satu-satu, saudara tengok saya takut. Ni secara umum saya. Jangan kita bagi duit ke orang sembarangan. Duit yang aku dapat, aku pakai kudrat iradat aku. Kudrat iradat ilmu hayat sama masa kalam. Hidup aku semata-mata aku cari duit. Aku dah dapat duit, aku nak tolong orang pula. Okey, zakat fitrah kita kena bagi. Zakat fitrah wajib. Kita kena keluar. Kita kena bagi. Tapi zakat fitrah pun ada cerita ada juga. Bukan kita bagi sembarangan. Bukan. Ada cerita ada juga. InsyaAllah satu hari semua sampai benda tu. Setiap saya keluar pada kalam saya ni, mesti sampai. Kalau saya tak mati. Kalau saya tak sakit selah. Sampai pada saudara. Baru saudara fikir, baru saudara terbuka di mata. Zakat fitrah macam ni. Tiap-tiap satu bab tadi, Allah tak suruh kita duduk tenung, tak ada. Dia suruh kita fikir. Baik, kita berhenti. Sama bahasa kalam yang sudah masuk Sami'un basirun mutakallimun. Dah habis. Habis. 11 sifat habis semua. Dia masuk Sami'un basirun mutakallimun. Siapa tadi? Alam hakikatul zat. Saya padam. Kalau saya tak padam, sifat duduk kat sini. Cerita tak boleh habis. Ini cara ada kita nak mengajak pada orang tadi. Okey. Wujud tidak maka kita nak jaga kan? Saudara duk jaga dah kan? Saya pun duk jaga dah kan? Okey, kita padam. Apa besok dia buat balik. Dia pandai tulis. Saya bersyukur sangatlah anak saya boleh tulis. Dia main duduk sini, dia tulis pelan-pelan. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Habis semua sifat. Mana Nabi? Dia masuk Noya. Terhimpun tu. Cuba tadi kata. Sifat menapi itu sifat menolak. Habis semua sifat. 11 sifat habis. Saya padam. Nak menceritakan kepada saudara-saudara ni, sifat ni hilang. Mana dia pi? Dia nak pergi jumpa Allah. Tak boleh pergi jumpa. Tak boleh pergi jumpa lagi. Potong kepala saya pun tak boleh pergi jumpa. Saya sabar betul tadi saya cakap. Saya mengajak ni bukan main-mainnya. Bukan saya mengajak. Tak ada. Saya mengajak. Saya cerita tetap betul. Sudah potong kepala saya pun. Dia tak boleh pergi jumpa sembah Allah.
Pasal apa tadi? Kudrat, iradah, ilmu hayat. Ibtikar, duk ada lagi. Tak habis lagi. Ibtikar. 9 sifat. Tu saya kata. Cerita satu persatu baru orang tahu. Oh macam ni rupanya. Baru aku tahu. Ya. Saya bercakap supaya saudara faham. Pasal apa kita belajar istinad itikad tadi? Kita ada kalimah la ilaha. Tiada Tuhan. Cuba tengok sifat Tuhan ada tak ada? Tak ada satu pun tak ada sifat Tuhan lah. Yang dia tulis tadi, tak ada lagi dah. La ilaha. Baru saudara berdiri, aku berdiri tadi dengan la ilaha. Aku tiada Tuhan lagi masa tu. Aku menyatakan tiada Tuhan lagi dah. Wahdahu la syarikalah. Jangan disekutukan baginya. Saudara tengok, 11 sifat semua habis. Mana dia tapi? Dia terhenti dulu. Sebab kudrat dia ada lagi. Kuasa, kehendak, ilmu, hidup. 4 ada lagi. Dia tengah duduk lepas sekarang ni. Dia nak mencari kalimah Allah tadi. Dia nak mencari kalimah Allah tadi. Dia sebut. Baru dia sebut. InsyaAllah. Minggu depan. InsyaAllah minggu depan. Kita buka itikaf tak. Bawa habis. Saudara belajar asas sifat 20. Habis. Kalau tak faham tak apa, saya boleh buat lagi. Tak kisah. Saya boleh buat, saya cukup semua cerita. Cerita yang benar. Yang memberi manfaat kepada orang. Kalau dia kata sifat makna biasa je. Kita dengar lah. Dia kena belajar. Dia kena masuk. Bila dia masuk, makni masuk makna baru makni terpadam. Tinggal makna hakikat zat. Makni tak ada lagi dah. Makni pergi mana? Dia tenggelam di dalam hakikat zat. Dia duduk dah. Dia tenggelam. Makna yang monopoli semua. Makna yang monopoli 7 sifat makni semua. Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Makni dia cakap apa lagi dah? Mereka Allah. Tak ada lagi nak cakap dah. Allahu Akbar. Baru makni cakap. Pun semayang kita nak tahu juga. Mana waktu masa makni cakap? Mana waktu masa makna cakap? Kita kena tahu selapis lagi pula. Banyak lapis. Ini makna cakap. Ini makna cakap. Roh cakap. Roh cakap tu. Tu pasal Allah Ta'ala bertanya pada roh. Urusan apa? Saudara-saudara dapat jawab dalam kitab apa tak, saya tak tahulah. Saya tak dapat fikir. Apa kula rabi apa tak? Wahai roh. Mana kau nak pergi? Kalau kita kena pergi jumpa Allah. Roh tadi urusan apa? Bukan kata jawapan dia tadi, roh tadi urusan aku, Allah bagi tahu. Roh tadi urusan aku. Di sebaliknya tadi. Roh tadi urusan dia buat pengakuannya urusannya. Roh tadi menjadi rasul tadi. Roh kita yang menjadi rasul tadi. Urusan dia apa? Urusan dia Allah. Bukan kata roh tadi urusan aku. Dalam Quran beritahu macam tu. Tapi di sebalik kata-kata itu tu saya kata, kita mau faham kias, mau faham misal, mau faham itibar. Baru kita baca Quran, barulah ilmu dapat dengan saya. Baru ilmu dapat kita. Pergi tanya satu dunia pun. Oi. Roh tadi urusan aku. Malah Allah kata lah, roh, hang tadi urusan apa? Roh tak jawab. Urusan aku Urusan aku ke untuk roh ni? Urusan aku tadi, urusan dia tadi untuk mengaku tadi Allahu Akbar tadi. Itu roh punya urusan. Dia terbalik. Saya cakap tentang ini ilmu cukup tinggi tau. Tak nak siapa beli huraiannya. Tak nak siapa beli huraian. Kalau Nabi tak bagi tahu, bukan saya sanjung Nabi, tidak. Cuma saya cakap, kita kena tahu Muhammad bin Abdullah yang mana. Nabi Muhammad yang jadi macam mana? Muhammad yang mana? Muhammad yang jadi rasul yang mana? 4 ada. Kita nak kena kenal ni. Kalau kita ikut Muhammad di Nabi, kat dunia saja. Kat dunia saja ada. Balik akhirat tak ada.
Muhammad jadi rasul tadi pesuruh buat kerja, menyampaikan dakwah, menyampaikan agama. Yang mana orang tak faham. Ini Muhammad jadi rasul. Muhammad jadi Rasulullah yang mana pula? Allahu Akbar. Itu Muhammad jadi rasul pada Allah. Itu saya kata Muhammad tadi roh. Saya duduk dekat sikit. Bapa segala roh tengah-tengah ni, zat tadi. Dikelilingi tadi alam hakikat zat. Mak Noyah tadi. Roh tu. Ni cerita roh ni. Tapi kita tak tercabat roh. Pasal apa? Pasal orang umum kata, roh tadi urusan apa? Urusan aku. Allah Ta'ala kata urusan aku, bukan urusan hamba. Roh tadi urusan aku, bukan macam tu. Roh tadi urusan apa? Cukup waktu, cukup masa. Allahu Akbar. Itu urusannya. Urusan aku, buat pengakuan. Di sebalik kata-kata itu, saya buka saudara. Saudara dapat ilmu yang cukup tinggi, tak ada lagi dah tinggi daripada ini. Saudara boleh belajar mana tempat pun, tak kisah. Boleh cari ilmu macam saya. Patut saya tak buka ni. Rahsia tu. Tapi saya dah terbuka kat mulut. Bukan saya nak masuk bakul ingat saya, tak ada. Tak minta duit, tak minta apa. 1000 orang telefon aku, 1000 orang aku jawab. Seorang telefon aku, seorang aku jawab. Antara bicara kita dengan Allah saja. Oh, kita pergi semayang ramai, main jemaat ramai. Allah ada. Habis macam mana pula? Allah nak ramai pula kat itu pula. Allah kat seorang, Allah kat aku seorang. Berapa Allah ada kat itu? Allah kata dia satu ya. Dia sah je. Dengan Pak Imam Allah ada, dengan Pak Khatib Allah ada, dengan Pak Kiai Allah. Berapa Allah nak dalam masjid tadi? Untuk kita semua jemaah tadi. Berapa Allah Ta'ala nak ada dalam masjid? Alamak, ini cerita lagi real ya. Bayang ramai sudah. Dia akan takbir, kita bangkat takbir. Dia kiam, kita pun kiam. Jadi Pak teruk. Walaupun hang sembahyang sunat, walaupun hang sembahyang beramai, antara hang dengan Allah. Kena balik berdiri balik. Aku dengan Allah. Tu boleh jadi hidup kita. Bukan kata, oh ni pesan maaf ramai. Ni gila. Allah Akbar. Tengok Pak Imam baca. Tengok Pak Imam baca. Kalau Pak Imam tu baca masuk longkang, kita ikut dia masuk longkang. Kita diberi akal, so kita fikir. Antara engkau dengan Allah. Saya buka jauh ni, saya buka jauh. Kalau orang-orang ulama dengar bawah ni, terlalu jauh sangat. Jauh tak tahu ni lah. Saudara tengok, jauh tak jauh. Tak jingkai pun. Tapi dia bercerita, Nabi-nabi itu sifat menolak, sifat memberi bekas, hakikat jasmani. Hakikat jasmani ini jalan daimun. Ini jalan yang tidak keputusan masa. Nabi-nabi tadi, siapa kena pakai nabi-nabi tadi? Sama bahasa kalam. Kudrat, iradah, ilmu hayat, 7 sifat dia kena pakai sifat nabi-nabi tadi. Kalau dia tak pakai sifat nabi, dia susah semayang sampai kemampuan lah. Saya cakap. Kalau seorang nak tengok betul tak betul, seorang tengok kat sifat juga. Seorang dah habis, dah habis belajar dengan saya tadi kan. Katalah seorang belajar tadi kan. Dah kaji betul juga. Seorang boleh tengok seseorang semayang tadi macam mana. Dia sampai tak sampai? Tengok kat sifat saja, tak payah tengok kat lain dah. Tak payah hang umai kat aku kitab 10 kapal sekalipun aku tolak semua. Bukan aku tolak, aku nafikan tidak. Henti kat itu hang. Aku nak kaji yang ni. Ini fardu pada kita atau fardu. Nabi-nabi itu sifat menolak. Sifat memberi bekas. Kalau kita tak tolak tadi, bekas dia tadi, kita buat angkut buat masuk dalam kita punya panjang indera tadi.
Masa kita angkat takbir, masa kita angkat takbir, yang kita tak tolak tadi dia keluar semua. Itulah yang kita sembah besok. Nak kita sembah barang kita tak tolak tadi? So, dah fikirlah. Fikir betul-betul. Saya tak cakap bohong. Tak ada. Saya suruh satu green tea, tak ada. Apa yang tercatat dalam kitab. Ini bab makni ya. Saya tunjuk sikit saudara kan. Yang saya tulis tu. Ini yang anak saya tulis kat papan hitam ni. Ini cerita dia. Betul ya? Betul. Tak menanti kan? Baik. Letak kita. Tak ada saya keluar main cerita. Tak ada. Cerita mengenai Allah je. Bagi hari ni kita tak jumpa lagi. Baru kita ada kalimah La ilaha. Kita belajar sekarang. Kita berada dalam kalimah La ilaha. Kita menyatakan tiada Tuhan. Sebab Allah minta tadi. Tak ada Tuhan. Ini yang kita belajar tadi. Nak meniadakan Tuhan tadi. Yang kita semua Allah tadi. InsyaAllah seminggu 2 minggu je. Atau besok-besok. Saya tengok masa saya senang lah kan. So kurang. Pergi habis. Tapi saya buka lagi. Lain kali pun saya buka lagi. Kok saudara-saudara tak faham ke? Ada yang saya tak habak kat situ ke apa? Saya ulang lagi. Tapi pelan-pelan lah. Ini dia kata isna' tadi. Sifat kaya Allah Ta'ala. Nak tahu dia kaya tak kaya? Cuba saudara tengok 11 sifat. Habis semua padam. Satu wujud sifat tak ada. Allah kaya. Dia nak dia jadikan. Dia tak mau dia tak payah jadikan. Yang kita dah kata Allah Ta'ala jadikan kita. Allah Ta'ala jadikan anak kita. Allah Ta'ala dah takdirkan anak kita jadi macam tu semua. Tak usah kita tuduh dia. Kita kena belajar dulu. Baru kita tuduh. Betul tak betul baru kita tuduh. Baru kita kata, ini Allah Ta'ala dah beri aku dah. Memang dah beri aku pun. Tok Adam dengan Tok Hawa cucuk. Dapat anak. Tak apa nama anak-anak dia kan. Ada anak dia cacat. Buta sebelah tak ada. Tak ada. Dia sampai 7 keturunan tak lah. Lepas tu baru ada yang cacat ada yang cacat kaki lah. Macam-macam. Selepas pada cerita tu, siapa yang kerja tadi? Anak sebulan jadi cacat. Kadak laki saya aksiden mati. Naik motor balik kerja. Aksiden mati. Dah kadak azam tu dah. Macam mana? Allah sayang kat dia tadi. Allah sayang. Yang ini pun dia tak tengok macam mana dia katakan Allah sayang. Macam mana dia katakan Allah rentap nyawa dia. Tukar rentap banyak. Tukar rentap bukan Allah saja. Banyak. Jin, iblis, hantu, syaitan, persit. Semua raja rentap. Dah rentap tu habis tu. Sebab jin, iblis, hantu, syaitan tadi Allah Ta'ala dah bagi kuasa pada dia. Hang buat apa hang nak buat, hang buat. Tapi pada orang yang beriman hang tak boleh buat. Itu pun dia goda dia macam-macam lah. Dia kacau kita. Dia nak bagi ikut dia juga. Macam mana kita kata kira ajuk ayam. Macam mana kita kata Allah Ta'ala rentap. Allah Ta'ala sayang kat lelaki aku. Allah Ta'ala sayang kat budak tadi. Budak kecil Allah Ta'ala nak ambil berapa yang tak ada dosa. Allah Ta'ala nak ambil berapa. Nak pibuh tang mana tu. Tolong fikir dengan akal kita yang waras. Saya bukan orang gila. Saya cakap saya bukan orang gila. Saya normal. Nak beritahu saudara. Pak aku, mak aku, cucuk, keluar aku. Pak aku tak tahu. Tu pasal dia tahu lelaki-lelaki dia perempuan. Dia tak tahu. Kalau dia minta pada Allah, betul Allah bagi anugerah tu anak tu dekat dia, dia tahu. Anak lelaki, anak perempuan dia tahu. Ya Allah Ta'ala kaya ilmu tu. Dia segala-gala kaya. Apa tak anak lelaki, anak perempuan dia sorok lah.
Tu saya cakap, kita jangan tuduh-menuduh. Dosa yang paling tak dapat, bukan kita tak dapat diampun. Allah Ta'ala ampun juga, bukan Allah Ta'ala cakap lah diampun kan. Saya pun tak tahu. Diampun tak pun saya tak tahu. Tapi Allah Ta'ala cakap dia tak mungkin janji. Dia tak mungkin janji. Dia tak mungkin janji. Dia bukan seorang pembohong. Dia kata diampun, diampun. Tapi kita bertobat tu macam mana? Tobat nasuhah, tobat macam mana? Tobat nasuhah. Orang yang pertama bertobat, Nasuhah nama dia, perempuan tadi. Dia bertobat macam mana, kita bertobat macam mana? Bak tobat tu cerita dengan saya lah. Bukan saya cakap bohongnya. Walaupun saya cerita macam ni, tiap-tiap satu bab, tiap-tiap satu benda tadi yang Allah wujudkan ke muka bumi, insya-Allah. Saudara tanya saya, sama ada saya nak jawab atau tak jawab. Baik. Napi-napi itu sifat menolak, sifat memberi bekas. Kalau sifat makni dia tak tolak saja, segala lawan-lawan dia tadi, dia akan memberikan bekas pada kita. Bekas tadi bukan duduk ke dalamnya. Dia menguat mana, mata tempat dia menguat. Dia menguat masa mana? Waktu kita nak angkat takbir tadi. Jin, iblis, hantu setan semua buat kerja. Macam saya dengar cerita daripada guru daripada Singapura. Kita masa kita angkat takbir, kita kejar mata. Yang mata pandang ke atas. Mata kita pandang ke atas. Kita baca qul huwallahu banyak-banyak. Tu saya cakap, kita nak merapu, kita merapu biar bertempat. Orang boleh tahu. Han cakap orang tahu dah. Supaya jin, iblis, hantu setan tak rasuk kita waktu kita nak sembah Allah tadi. Tak kacau kita. Dengan apa tadi? Dengan kita baca ayat qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tahu tak ayat tu Allah cerita dengan siapa? Allah cerita kat kita. Bukan dia suruh kita baca. Cuba saya keluar ayat keluar apa dia beritahu. Kalau dia suruh baca, dia tak boleh cerita maksud dia kan tu. Katakan oleh ya Muhammad, Allah tu sah. Qul wallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat minta pertolongan. Siapa lagi tak minta? Dan tolong siapa? Minta tolongan John. Minta tolong Aceh. Mutusami. Bila masuk kat sini, masuk bab niaga. Bab kerja. Saya tak boleh. Dia bercakap sangat, dia ikut tu. Betul tak buka bab ni. Nabi pun pada asal-asal dulu dia berniaga. Dia tak kerja dengan orang, dia berniaga. Dia belah kambing kot. Lepas tu dia berniaga. Lepas tu berniaga kenapa dia berhenti? Niaga dah bagus elok tu. Siti Khadijah bukan mainnya, bukan ni kaya memang tu. Bak perempuan kita cari perempuan kaya. Kaya apa? Kaya harta benda. Oh, kita cari apa ni? Janda tu bagi tu. Dia punya gaji per sebulan 20,000, 30,000. Itu bukan kaya. Bukan. Ya Allah Ta'ala suruh kita cari perempuan yang kaya. Kaya ilmu. Jangan kita duduk cari perempuan-perempuan kaya. Lah minit menjanang ke kita. Kanda, dinda, abang, adik semua sampai ke mampu. Orang yang berilmu, sopan santun dia. Mana sopan, mana santun? Kita carilah perempuan kaya. Bagi masriah sikit, dia ikut aku. Janji kahwin dia. Yang kahwin cak register ya, aku punya lah. Itu lah. Perempuan yang ada ilmu ini, perempuan yang ada ilmu yang saya tunjuk kat papan ini perempuan yang paling kaya dalam dunia. Perempuan yang ada ilmu yang saya tunjuk dengan saudara tadi. Perempuan inilah yang kita nak cari. Cuba saudara cari dalam dunia ni. Kalau boleh jumpa perempuan yang bertanggungjawab, yang ada ilmu macam saya tunjuk ni. Tuan-tuan tolong cari pada saya. Saya pun mau. Saya cakap dah saya mau kan, saya tak mau dah. Kaya apa kita cari? Kaya RM2 dia. Dah, betul saya cakap. Tak cakap lawak ni. Ini ilmu. Carilah perempuan yang ada ini ilmu.
Jadi kalau anak-anak kita macam mana? Kalau tak ada ilmu ni macam mana? Macam mana dia nak hidup besok? Macam mana dia nak hidup besok kalau tak ada ilmu ni kat dia? Hang tu sampai cakap, Hafiz belajar universiti berapa tinggi dah. Tak boleh lawan ini ilmu yang tak boleh lawan. Tak boleh lawan. Hakikat diri. Mengenal diri. Ini saya cakap saudara betulnya. Saya perempuan berilmu. Perempuan yang kaya. Kaya apa? Kaya ilmu lah. Bukan kaya RM2. Kaya RM2 bawa kita masuk neraka buat apa? Anak rumah dia beli. Anak kereta dia beli. Anak kapal terbang dia beli. Memang orang mati dengan kapal terbang. Mati apa tak ada? Ni kaya kita saya. Perempuan yang ada ilmu macam ni. Ilmu macam ni saya cakap. Wahai kaum ibu yang mana tengok pakcik punya YouTube tadi. Tolonglah. Jangan kita harap kat laki kita. Laki kita pagi makan pagi. Nak belah anak-anak kan. Tolonglah. Sama-sama kerja. Laki pergi kerja, tak apa. Abang pergi kerja, cik Tok Guru mengajar ni, cik nak pergi belajar lah. Han tengok atau apa-apa, kapi dah tumpang lah. Jangan ambil suara lah. Laki bagi amanah pada si keluar rumah. Bicara ilmu ni. Saya cakap ini ilmu. Aduh. Setiap sudut kau langkah je, kau mesti kaji. Bila kau kaji, baru kau dapat intisari dia. Betul orang cakap macam mana dengan kita, bab apa pun, insya-Allah. Insya-Allah. Memang perkataan insya-Allah saya tak boleh cakap, saya tak boleh jawab macam itu. Insya-Allah tak boleh. Ini bukan perkataan insya-Allahnya. Kalau dia belajar dengan tempat saya, insya-Allah tak ada perkataannya. Tak ada kata insya-Allah, tak ada. Ni dah dia jadi macam liuk saya dah. Sebenarnya tak ada perkataan insya-Allah. Insya-Allah tak ada pada kita. Insya-Allah. Bukan cakap takbur, bukan cakap tinggi. Mutlak. Kita tak boleh cakap insya-Allah, tak boleh cakap. Kenapa kita cakap? Kenapa kita cakap insya-Allah? Saya pernah kerja kat Kuala Lumpur. Masa tu saya memang pertama, memang tak semayang kan. Boyan duk jaga kuda ni, kuda race yang saya duk bawa tadi. Petang lah pukul 3 kot, dia duk training kuda kan. Sembang. Ni Pak Lebai jangan dia panggil saya Pak Lebai lah. Pasal dia angkat kuda kan. Angkat kuda pentang Singapura, Penang, Ipoh, Kuala Lumpur. Penang, Ipoh, Kuala Lumpur, Singapura. 4 tempat. Saya buat baik kuda 4 tahun. 4 tahun saya buat baik kuda. Saya incas dulu. Jalan satu driver lah. Kuda race tu. Saya bawa. Sampai kena tangkap dengan polis tengah jalan. Berhenti. Minta lesen, tak lesen bagi. Apa sekalian saya ni? Laju sangat ni cakap. Saya buat kuda tengku, masa tu tengku ada air. Tengku ada tak ada? Saya lupa dah. Saya murung. Saya bawa kuda ni lah, kuda macam orang parlimen punya lah kan. Saya bawa 2 ekor. Bawa 2 ekor orang berat pun lari laju sikit kan. Polis trafik tahan. Laju cakap, bawa apa ni? Cik dia tanya, bawa kuda ni. Tak batuk lah kuda. Dia bawa dia kan. Tak batuk lah. Batuk lah kan. Tapi bila kita buat laju, angin masuk, kuda seronok. Bila kita buat slow, angin tak masuk, kuda melepiah. Habis kaki dah rosak. Oh macam gitu noh buat kuda noh. Tak apa. Tak apa, jalan pelan-pelan noh. Tu dia. Murung sikit dia kan. Tapi saya bukan buat kuda tengku, buat kuda ni Sultan Selangor ke apa. Saya dah lupa lah. Dah lama cerita tu. Itu saya cakap. Napi itu sifat menolak. Napi itu tadi macam mana kita nak napi tadi. Jangan soal-soal ingat. Ni Cik Rasul cakap napi dah terang dah. Napi tadi kita kena pakai sifat napi tadi. Nak tolak tadi sifat sama masa kanan dia nak tolak tadi. Yang bertentangan dengan tadi dia nak tolak. Baru dia dapat napi. Kalau dia tak tolak dia tak dapat napi. Kita kena pakai napi lagi. Asbab tetap menetapkan. Dah kita menolak, baru kita tetap menetapkan Allah yang kita sembah. Pasal dia kata napi itu sifat menolak. Sifat memberi bekas.
Kau jaga tu sifat memberikan bekas tadi. Kau kena tolak, menolak, tetap menetapkan apa yang kamu nak tetap, apa yang kamu nak menetapkan. Apa yang kita nak tetapkan. Melainkan Allah saya tak ada lagi dah masa ni, tak ada cerita lagi dah. Cerita kat dunia semua tak ada lagi dah. Tapi tak sampai lagi. Tak sampai kita menyembah Allah, tak sampai lagi. Baru kita ada dalam la ilaha saya baru. Illallah tadi belum lagi. InsyaAllah. Cakap lagi insyaAllah. Memang saya tak nak ubah kan. Minggu depan atau besok lusa saya rekam. Cukup lagi. Ini saudara tengoklah. Tengok tentang dengan mata kepala. Satu sifat tak lagi dah. Semua habis. Dia pergi pada wujud Allah. Tak apa kita dekat tani tak apa. Satu jauh sangat orang tengok kan. Dekat tengok. Dekat tak ada apa cerita ya, bukan apa. Bukan itu Allah. Adakah ketih itu Allah pula kan? Tak ada boleh. Contoh saja contoh. Kita cuma tunjuk contoh ya. Kita tak ada nak menyatakan benar tak boleh. Nak menunjukkan keadaan macam ni tak boleh. Saudara main depan saya baru saya tunjuk. Keadaan begini. Kalau saudara tak depan saya, dia tengok dia, cerita dia. Sikit-sikit dah. Saudara nampak pun. Tapi kalau main depan saya, okey. Allah hang berdiri. Hang nak semua Allah. Macam mana hang nak buat sekarang? Itu baru aku cerita satu-satu. Satu persatu aku cerita. Okey, bab ni habis. Balik. Besok main lagi. Lusa main lagi. Bab lain pula. Itu baru menuntut. Menuntut ilmu. Yang memberi manfaat. Yang tidak berkeputusan masa. Selagi kita tak mati. Saya rokok. Saya minta maaf lah kan. Saya ingat rokok ni memang. Tak boleh berhenti lagi. Memang saya nak berhenti pun. Tapi dia tak boleh berhenti lagi. Tapi kalau tak ada rokok, saya tak kisah pula. Tak ada rokok depan mata, tak kisah. Jangan ada depan mata ya. Sebatang. Tak apalah. Orang kata kalau kita menuntut ilmu tadi, Tok Guru yang nak isap rokok lah apa semua. Mana boleh isap rokok tu? Mengajar agama. Haram tu. Makruh Allah Ta'ala cakap. Isap rokok. Cina bubuh candu lah. Bubuh tek kucing, tek babi dan apa semua. Apa benda ni? Kalau dia bubuh benda yang haram, mendatangkan haram, aku isap pening. Aku dengung saya tu cakap melalak, ya kan? Tu betul. Dia masuk benda haram dah. Tengok pun tidak, apa pun tidak. Ketah, sebab-sebab ketah. Dia gue ayat tembakau sikit. Tak mabuk, tak pening pun. Yang datangkan haram tadi mabuk, pening. Jadi bab ni kita berhenti lah kan. Kita cerita bab ni tak. Baik, kalau gitu dah habis. Sifat istina' tadi, la ilaha istina' mulai kami dengan kebesaran Allah. Sifat-sifat tadi. Mulai kami. Kami 3 orang tadi sama masa kalam tadi. Kami lah tu. Lebih daripada seorang lah. Kami lah. Itu dia katakan sifat kami. Apa saya nak tengok. Ada lagi perkataan kod. Dia tak tulis lagi. Ya, ada lagi satu perkataan dia tak tulis. Dia terlupa tu. Napi-menapi itu sifat menolak, sifat memberi bekas. Hakikat jasmani, ini jalan dan imun. Ya betul dia tulis. Okey betul semua tulis. Saya ingat betul. Pasal kalimah ilah tadi, kalimah apa ni? Itikad tadi, dia ada lagi satu bab dia tak tulis. Ini saya tulis ni bukan apa, kalau saudara nak ambil rakam, nak photostat, nak apa kan, buatlah. Saya izin, saya halal semua.
Dunia akhirat cakap. Ilmu agama tadi memang daripada ibu. Tapi saya minta izin pada ibu tadi, bila tunjuk tadi maklum lah kan. Kita nak kaji. Takkan kita tengok handset jagut kan. Kita rakam ke, kita putus ke apa. Kita buat sehalai dunia akhirat. Jadi habislah kita hari ni bab cerita iftikar. Istighna. Mudah-mudahan cakap lagi iftikar. Istighna iftikar. Dia PDF sebelah ya. Itu bau kita nak sembah Allah. Betul tak betul masa tu lah. Tapi tak betul lagi lah. Kita baru belajar. Takkan nak betul kot. Cakap hari ni mak bagi kita, besok hamba dah betul dah. Tak betul juga kan. Sikit-sikit 2-3 bulan, setahun 2 tahun baru saudara dapat macam gini punya aku nak sembah Allah. Bukan kata senang no. Susah. Ini juga dalam nyemak ini juga saya duk sembah Allah pun macam gini juga. Bukan sembah dia macam gitu. Tunduk bangkit, tayat apa semua, tu kerja Nabi. Yang kita tak boleh tinggal tadi. Tunduk bangkit, rokok, semua kerja Nabi. Jadi kita nanti kena ganti kerja Nabi. Kerja Nabi yang Nabi dah buat, kita kena ganti. Semayanglah kamu seperti mana aku semayang. Kita kena ikut hadis dia apa cakap. Ikut, betul lah, ikut. Tapi perbuatan kita betul. Penyembahan kita takut tak betul. Ini yang kita takut. Semayang bukan boleh kata orang dah bang lah masuk tu lagiannya keribu ni aku bekerja ni. Pasal apa tak berhenti 10 minit lagi? Sebab kita kerja dengan orang, mana boleh berhenti 10 minit lagi. So kalau kita kerja sendiri, awak tu nak masuk ni, abang nak balik mayang lah, balik mayang. Tapi kalau kita kerja dengan orang, saya kerja dengan orang berapa puluh tahun, tak pernah kerja sendiri, barulah ni bawa menjaga. Dah sedap lah sikit dah. Macam mana aku cari makan ya? Ikat balik. Nama Nabi dulu menjaga, aku menjaga juga. Tetapi kenapa Nabi berhenti menjaga tengah jalan? Kita Khalijah kaya, berapa banyak duit dia boleh baginya. Dia burankan dia duit dengan orang susah sampai dia sekipian habis tak. Tu je duit dia pukulan. Menjaga tadi. Siti Khalijah pun menjaga juga. Dengar cerita macam tu lah. Kita hanya dengar cerita saja. Tapi cerita tadi yang mana menusuk pada Allah, yang mana melencong. Itu kita tak tahu. Di sini kita tengok, melencong tak melencong. Orang ajar ilmu orang kita, melencong tak melencong, kita tengok kat sini. Tak payah kita tengok tempat lain lah. Tapi kalau saudara dapat, hantu tak cakap kencip diri, hantu cakap apa lagi lah. Tentang gelencong, mereka mesti gelencong lah. Mereka nak duit. Orang mengajar agama sekarang buat duit. Kita hantar sekolah rendah, sekolah agama kat anak kita. Oi, agama, lulus, semua lulus. Sertifikat yang dia ada, dia tengok saya ada berapa gaji dia dapat ni. Adakah agama macam tu? Adakah agama macam gitu? Suruh kita minta gaji. Tak ada punya. Saya tak mau cerita siapa cerita agama. Saya cerita saya ya. Tak boleh minta duit. Sertifikat ada dengan kita besok. Kita keluar besok gaji 8,000, 9,000 mesti dalam tangannya. Duk aim siap dah tu. Aku nak nikah, aku nak beli kereta, semua siap dah. Aku nak nikah ya. Sebab apa? Ulama mengatakan nikah. Allah Ta'ala suruh nikah dalam Quran beritahu. Allah Ta'ala suruh nikah. Bila Allah Ta'ala suruh nikah? Bila Allah Ta'ala suruh nikah? Saya nak tanya orang alim ulama. Allah tak kata jangan nikah. Allah tak kata hang tak nikah. Hang nak nikah, hang nikah. Tapi ingat, undang-undang diri cacak kat belakang. Undang-undang.
Bila kita ijab kabul sekarang, undang-undang berdiri. Kalau selagi kita tak ijab kabul, undang-undang tak berdiri. Cuba saudara tengok undang-undang tadi. Undang-undang apa yang Allah Ta'ala beritahu? Kalau kita dah kahwin. Kalau nak kahwin besok, dapat anak besok, anak ni kena jaga macam ni, anak ni kena macam ni. Semua ada undang-undang dah. Tapi anak-anak sekarang, silap sikit sepak terjang. Itu lah. Sedangkan Allah bagi anak yang kita tadi, ini dah satu cahaya mata. Cahaya mata. Cahaya mata cakap kita. Tak ada nilai dah. Tak ada nilai dah daripada anak kita dah. Yang menolong kita masuk surga atau masuk neraka kalau kita tak lepas. Doa kan. Kalau hantar, kita hantar kat dekat pejabat agama lah. Macam-macam lah kita hantar anak kita. Kita tahu anak kita humbai tanah. Agama masuk dia tanggung sendiri. Adakah macam gitu? Macam gitu kita seorang bapa, kita buat kat anak kita macam gitu. Tolonglah, saya cakap tolonglah cakap. Itu amanah tau. Amanah yang Allah bagi pada kita. Kalau Allah Ta'ala restu tadi anak hang tadi. Hang berjubuk betul, semua betul. Allah Ta'ala restu. Bagi anak seorang. Pasal dia minta. Turut tujah tu minta tu. Sesuatu betul ni. Saudara nak tahu. Ada pun keluar buku. Ni setubuh. Masa Nabi bersetubuh ni macam ni dia buat. Siapa cerita? Itu semua cerita dongeng saja. Nabi nak bersetubuh nak bagi kita main tengok lah. Tak masuk akal mah, tak masuk akal. Itu cerita tak masuk akal dia. Dia bawa keluar buku lama-lama. Oh Nabi macam ni dia buat kerja. Dia buat kerja perempuan dia macam ni. Oh macam ni Nabi buat tu. Kita mengaku lah. Kita mula ustaz. Macam Nabi buat. Padahal Nabi Hamzah dah apa tak buat pun. Nabi nak buat anak minta dengan Allah. Aku minta satu durian. Tolonglah bagi aku. Macam ni. Okey tak apa. Allah Ta'ala aku bagi jurat. Allah bagi betul jurat tu dengan dia. Betul anak-anak Nabi tak ada hari ni. Pasal apa? Semua mati habis. Kalau ada hari ni berperang satu dunia. Kalau anak-anak Nabi Allah Ta'ala bagi hidup hari ni berperang satu dunia. Okey. Ni sekian umur. Aku ambil balik. Allah ambil balik. Allah ambil balik anak dia. Jadi kita ni ikutlah. Ni dia apa tu meninggal tu. Baru 3 tahun setengah. Tak tahu macam mana dia lari-lari langgak kereta tu nak mati. Allah sayang dia tadi. Allah sayang nak pergi mati buah kereta. Betul Allah masukkan ke surga. Tolong fikir secara normal. Kita seorang bapa tadi, sebelum jadi jurat kita tadi, kita kena fikir habis-habis dulu. Macam mana aku nak mengasuh dia. Macam aku nak jaga dia supaya dia dapat agama tadi. Agama yang beri manfaat pada aku. Pada anak aku. Cucu tak kira lagi. Cucu lepas bapa. Anak kita punya anak tadi. Dia pun terpesong ni macam dia anak cucu dia. Dia pun tak tahu macam mana tadi. Kita dah mati dah. Oi, dapat ilmu tengah jalan. Tengah jalan, aku buat tengah jalan. Tengah jalan, mati tengah jalan juga lah. Ilmu kena habis. Bukan dia tuntut semua sikit-sikit dah jalan lah. Dah aku dapat semayang, aku dapat bekal sikit je. Dapat bekal sikit dah buat apa? Tak sampai. Dia kena tuntut sampai habis. Walaupun anak saya sendiri 8 orang. Dia buat dari masa saya okey tak apa. Hanya tak pada aku. Pasal anak saya nak menikah, saya tanya habis-habis. Saya berdiri di atas perkara yang benar. Hang nak menikah dengan lelaki-lelaki, kita menikah. Tapi hantar lelaki-lelaki tu siapa dan siapa? Saya tahu. Dia ada agama tak ada? Agama biasalah. Agama biasa. Hang wasal kat mulut. Aku dengar hang wasal dia. Anak-anak kita sebelum umur 20 tahun, kita mesti kena tuntut. Kita mesti kena asuh dia. Sampai umur 20 tahun. Umur 20 tahun lepas, baru kita tanya dia. Hang nak ikut agama abah ke? Hang nak ikut agama orang ramai? Tanya dia betul-betul. Dia ijab kabul. Saya nak ikut orang ramai. Okey, habis. Habis perak kita dengan anak kita, habis.
Okey jalan. Tak pukul dia tak sempat terjang lah. Okey jalan. Bujak kebun kita habis tak ada anak kita. Masa umur anak kita 20 tahun. 20 tahun umur anak kita. Kita kena ijab kabul dengan anak kita. Agama siapa hang nak ikut sekarang? Kita dengan anak kita pun kena ada hitung-hitung juga. Bukan kata boleh lepas ni tak boleh. Umur berapa ni? 18 tahun. 18 tahun boleh tu. Bagi ada nikah, bagi. Jangan kita ingat sebarangan. Kita seorang bapa nak melahirkan seorang anak. Kita nak didik dan dapat ini agama tadi. Bukan satu perkara senang. Quran tu ada. Duduk belakang kita, duduk cerita kita. Kalau kita baca. Kalau kita ambil fikir. Kalau kita tak ambil fikir, macam ada. Apa dia rumah dia? 18 boleh lah tu. Boleh lah tu. Besok hang umur 40-50 hang dapat cucu dah. Cucu hang umur 20 tahun dah. Si tukang beban main cerita kita. Hang bagi nikah. Mereka bercinta semua dah elok lah tu. Bagi nikah. Terus hang simpan besok dia tua tak boleh beranak siapa mau dah. Mereka cerita pasal anak pula dah. Tak boleh beranak dia nikah buat apa? Hang nikah perempuan tak boleh beranak. Dia cerita macam tu pula dah. Itu pasal dia kata manusia hari ni dah berkecemuk dah. Berkecemuk pemikiran dia dah berkecemuk dah. Dia tak boleh nak buat apa dah. Saya cakap betul-betul ni. Demi Allah dan Rasul saya cakap hari ni punya anak-anak kita tu sarap lagi dah. Dia kata kita jaga kita. Kita pembetul kita. Anak terus pecah. Kita cakap dia kalau dia mau ikut, dia ikut. Dia tak mau ikut. Okey, 20 tahun. Cukup genap 20 tahun, kita ajak kabur dengan anak kita. Anak ikut agama siapa? Saya tak kisah. Dia tak kisah agama siapa anak ikut, agama orang ramai ke, agama yang bapa hang ajar. Saya tak kisah, saya mana-mana boleh. Hang wasal yang aku suka. Sekarang aku dengan hang wasal yang aku ijab kabul. Kita ada pertaan juga kita dengan anak kita. Bukan kita nikah, laki bawa api, macam gitu. Apa kerja ni? Kerja kita buat anak, bagi orang nikah. Orang cucuk, kumur, beranak. Macam gitu. Macam kita seorang bapa, kata cakap. Adakah kita seorang bapa macam gitu? Anak dara kita 3-4 orang, bagi nikah lah. Saya tak boleh. Saya tak boleh ni. Saya tak boleh betul. Tak boleh nak tertabak ni. Tolonglah fikir. Tolong fikir dengan normal. Berpandu pada Quran dan hadis. Itu saja panduan kita. Tak ada lagi dah. Tak ada lagi buku Kristian ke, buku Yahudi ke, cungit semua. Quran dan hadis pakaian kita. Nak balik ke akhirat. Ni saya cakap saudara, saya minta maaf lah kan. Saya boleh tanjur lah kan. Ini bab ni dah habis. Bab cernak dah habis kita habis. Jadi saya harap saudara-saudara tadi renung yang saya ajak tadi, fikir. Kalau setuju ikut. Kata tak setuju pun tak apa, saya tak marah. Ni agama masing-masing. Masing-masing ada hak buat penentuannya. Dia nak ikut Kristian kan, dia nak ikut tokoh Hindu kan, nak ikut tokoh Cina, dia punya hal. Ijab kabul mesti semua dah. Anak kita 20 tahun, baik lelaki-lelaki, baik perempuan, kita kena ijab kabul. Bapak tanya sekarang, umur dah 20 tahun dah, anak ikut agama siapa sekarang? Anak ikut agama Kristian. Tak boleh pukul dia. Tak boleh pukul, tak boleh jentik pun. Habis dah. Sempadan kita time tu habis dah. Antara kita dengan anak kita dah habis. Tak tutup, tak dakwa yang belakang hari dah. Kena dakwa besok, dia besok. Kenapa Allah Ta'ala kata hang buat macam ni, hang tak mau ikut bapak hang cakap, bapak hang cakap betul ni. Anak jawab, bukan kita jawab. Anak jawab. Anak yang kita lahir tadi, dia menjawab. Bukan kita dah. Kita dah habis cerita. 20 tahun umur tadi kita ijab kabul. Tapi hari ni aku tengok anak-anak orang yang kata 20 tahun. 40 tahun tak ijab kabul lagi. Saya anak-anak saya semua saya tanya. Hampa nak ikut agama ni atau tidak? Agama yang abang menuntut ni tadi, hampa nak ikut atau tidak? Tak mau ikut, tak mau ikut. Nak ikut. Tak mau ikut, tak mau.
Ikut Ustaz. Ikut Ustaz. Tak mau. Ikut tuan pula. Ini soal agama. Saya cakap soal agama. Soal Allah. Soal Allah tadi. Soal Allah. Kita kena soal pada Allah. Baru besok kita tak ada soal jawab. Allah kata balik. Okey. Dia masuk surga. Tak ada bercara apa kat sana. Tak ada. Muhung lah. Cerita bercara-cara muhung lah. Kemudian dia kena timbang 400 kilo, 500 kilo. Nabi nak potong serban. Nabi larang nak potong serban. Serban berapa berat sangat. Nak timbang dosa kita berapa berat serban Nabi. Lebih dan Nabi pakai sekilo ya. Berapa juta bilion manusia yang dah mati semua. Yang dah hidup, yang dah mati ni. Nabi nak larang potong serban nak pergi timbang ni. Nabi muhung lah. Nabi tak sidik, Nabi tak menang, Nabi tak tablik, Nabi tak fitnah. Orang ni buat apa datang hantar potong serban pergi buat kat timbang lah. Apa kita dah hang ni? Taklah katanya Nabi. Jadi Nabi belum kena tanya tadi, dia dah tahu siap dah. Dia cerita saja. Nak bagi kita tadi terpaut hati belajar agama. Secara step by step. Tak ada Nabi potong-potong serban nak pi bubuh kat timbang kita, tak ada. Nabi urusannya urusan Allah. Allah Akbar. Urusan lain tak ada. Itu kata Nabi menjadi rasul. Nabi Muhammad tadi yang zahir pada macam kita tadi, dia pun pakai dua sifat juga. Itu waktu dia jadi Nabi Muhammad. Kita akan hadis dah macam ni. Yang terkenal pada kita boleh pakai, kita ambil. Yang terkenal pada kita tak boleh pakai, kita tak boleh ambil. Itu hadis. Nabi kalau cakap yang tu memang tetap pendirian dah sampai akhir, sampai jumpa Allah. Macam gitu juga dia bercakap. Tak boleh kita hadis tu pulang, oh ini boleh menafikan, ini boleh menolakkan, ini kerana hadis tu kerana semua tak ada. Tak ada dikena. Tu betul dia tak ada dikenakan dengan satu kerana. Wahdahu la syarikalah. Apa lagi saya nak cakap? Kita kat ini dah dulu. Saya menyampaikan kepada saudara tadi. Dengan tak langsung tadi, dengan cara bukan serba ringkas ni, saya cakap tepat ni, betul ni. Saya tak cakap ringkas ni, tak ada. Yang mana dia tulis, semua saya cakap. Jadi, hingga kita bertemu di lain masa dan ketika, dengan ucapan saya, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama.